Al-midad diletakkan maddah, ada satu bahan yang diletakkan untuk nak bagi kekal tulisan tadi. Beza dengan hibr. Hibr kalau dia tak letakkan bahan tadi. Maksudnya kalau dia kena ayak dia akan padam terus. Lepas tu di sini kata tadi apa dia? Al-kitabatu bil hibri aula min al-midad. Ini terbalik. Ini li'annahu athbat. Makna di sini sebahagian ulama jadi terbalikkan masalah tadi. Macam Syekh Syarah tadi ni seolah-olah hibr yang dimaksudkan Syekh tadi midad tu adalah hibr. Kenapa dia asbat? Kerana dalam tu ada maddah. Bagian lagi kata maksudnya kalau ikut pandangan al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, hibrun yang diletakkan maddah. Midad tidak diletakkan maddah maka kena ayak dia akan padam. Tapi kalau ikut pandangan Syekh mungkin dia terbalik ni. Mungkin dia sebab dia macam masalah kita kata Syekh salah. Tak. Bukan kita Syekh silap kot. Tak. Dia sebab kadang ada masalah ni yang berlaku, dia panggil macam contohnya masalah rambut Nabi SAW. Kerana rambut Nabi ada wafrah, limah dengan jummah. Masalah limah dengan jummah kadang-kadang berlaku khilaf di kalangan ulama lughah. Ada ulama kata wafrah, limah yang dimaksudkan itulah jummah, jummah itulah limah. Dia terbalik. Jadi macam tu juga dengan hibr, dengan midad. Mungkin yang Syekh baca tadi daripada bacaan Syekh, yang dimaksudkan yang kuat tu adalah midad, yang lemah dia hibr. Sebagian ulama macam Imam Badruddin Ibnu Jama'ah kata hibr yang kuat, midad adalah yang tidak kuat. Ada kuliah kita faham senang sekarang. Nah, maksudnya diletakkan benda yang tahan lama itu lebih baik daripada yang tidak tahan lama. Kerana huwa asbat. Ini untuk kitabah. Untuk kitabah bukan dhabit. Nah, itu kenapa wal kitabatu bil hibri aula minal midad li'annahu asbat. Jadi kalau kata kita nak buat juga macam tu, contohnya kita kata saya nak dhabit juga, nanti kita nak guna balik kitab tu. Macam mana kita nak buat? Tulis dulu tulisan kita tadi, kita tulis di atas buku kosong, ditulis dengan kalam rasas. Waktu nak dhabit balik di atas kitab kita dengan elok, tulis dengan pen. Tu tak apa. Sebab kita dah nak tengok betul kan dah. Jangan tulis dhabit waktu ketika mengaji, dhabit tulis dengan pen. Takut nanti nak padam tak boleh. Tulis dalam buku kosong dulu. Bila balik nanti duduk saja-saja, ni pergi murajaah balik. Sila. Baik. Ini pergi murajaah balik. Murajaah balik dengan apa yang kita nak yang kita dah belajar tadi ni dengan guru kita. Kita nak tulis balik di tepi dhabit tadi. Ini dipanggil takrar kan, atau sabaq. Dia nak ulang balik, dia akan tulis balik dengan pen yang lebih kuat, lekat pada waktu tersebut. Ini tak apa, kalau macam tu tak ada masalah. Boleh tak? Ini banyak fawaid ni. Tengok. Ni ada penting juga ni. Ni ada yang penting. Dia kata as-sabi'u idza sahhaha al-kitab wal muqabalata ala aslihi as-sahih aw ala shaykhin fayanbaghi lahu an yushakkila al-mushkila wa yu'jima al-musta'jim wa yadbita al-multabisa wa yatafaqqad mawadi' at-tashif. Jadi ketika kita menulis, tasihkan kita daripada aslihi as-sahih, maksudnya kita tengok kitab kita tengok pula yang asalnya yang sahih. Ataupun kita baca kitab, lepas tu kitab kalau baca lebih baik banyak nuskhah daripada satu nuskhah saja. Saya baca nuskhah ni contohnya. Saya baca Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, nuskhah Darul Basyair. Syekh baca nuskhah satu lagi, cetakan mana tu dia ada ta'liq yang bagus. Saya pun ada kitab tu juga di Mesir. Syekh Ahmad beli kat saya satu. Cetakan lama. Satu ada ta'liq yang bagus. Tapi saya bawa nak mengaji, saya bawa kitab ni. Kitab tu lagi saya simpan. Dan Syekh bawa kitab tu, saya bawa kitab ni. Jadi kadang-kadang boleh betulkan balik. Betulkan segi baris, betulkan balik dari segi tulisan. Ada tulisan dalam kitab ni yang ditulis macam lain, dalam kitab yang Syekh Ahmad punya tulis macam lain. Jadi kita orang panggil ambil balik fawaid tadi dengan cara muqabalah. Muqabalah antara nuskhah. Sebab tu jangan beli nuskhah mesti sama dengan guru. Tak. Hatta nuskhah kita lain pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita pergi mengaji. Lepas mengaji tu baru kita tahu rupanya nuskhah ni tak betul. Nuskhah ni tak betul. Tapi itu kalau nak mengaji lah. Tapi kalau kita nak beli untuk rujukan, kena beli yang terbaik. Boleh faham tak? Maksud saya ni bukanlah kata kita kena pergi cari yang mudah terus. Kita tengok Tok Guru pakai nuskhah, kita cari nuskhah lain lah. Tak, kalau Tok Guru pakai nuskhah tu, kita tahu Tok Guru pakai nuskhah apa, kita beli macam nuskhah Tok Guru, baguslah.
Tapi kalau kita tak tahu, kita pergi beli nuskah lain dah. Dia tengok Tok Guru pakai nuskah lain. Adakah perlu beli nuskah satu lagi yang lain? Tak perlu. Kita dah mengaji, bawa kitab tu saja. Cukup. Untuk kita muqabalah nuskah. Faham tak? Itu maksud saya. Wa idza ihtaja dhabtu ma fi matnil kitabi ila dhabtihi fil hashiyah wa bayanihi fa'ala wa kataba alayhi bayana. Fa kana idza ihtaja ila dhabtihi mabsutan fil hashiyati wa bayani tafsilih مثل أن يكون في المتن اسم حريز فيقول في الحاشية هو بالحاء المهملة وراء بعدها وبالياء خاتمة وبعدها زي أو هو الجيم والياء الخاتمة بين الرائين المهملتين وشبه ذلك. Jadi kita nak tulis itu dekat matan tu, cara nak tulis tu. Jadi hariz, maka kita pun tulis huwa bil ha'il muhmalah, ha. Ra wa ra'un ba'daha, selepas tu huruf ra. Wa bil ya'il qatimati. Nah, dengan ya al-qatimah. Kenapa ya al-qatimah? Kenapa ya al-qatimah? Kerana ya huruf ujung sekali. Jadi kalau orang tiba-tiba baca titik tak ada. Kan ya akan tulis alif lam hamzah. Lepas tu diletakkan sifat dia al-qatimah. Jadi faham dah ni huruf ya. Dia takkan boleh baca ba ataupun ta ataupun sa. Sebab mana ada ba khatimah dan mana ada sa khatimah. Dan mana ada ta khatimah, betul tak? Jadi sebab tu dia letak alif lam hamzah al-qatimah. Tahu dah ni huruf ya. Jadi kalau lah tiba-tiba pengarang tadi ni dia terlupa tak titik, disebabkan dia letakkan sifat tadi, kita tahu dah kata ni huruf ya. Itu tujuannya. Faham tak? Tu. Wa ba'daha zai, dan selepasnya huruf zai. Sebab tu tengok di zai tak perlu letak mu'jamah. Sebab zai tak ada lagi huruf lain yang ditulis sama macam tu. Zai alif ya, tak perlu letak mu'jamah ke muhmalah lagi dah, tak perlu tak. Mana ada huruf rai. Kan? Ada huruf rai. Itu penting. Wa qad jaratil 'adatu fil kitabati bi dhabtil hurufil mu'jamati bin naqt. Dan kerana jaratil 'adah, kan adat biasa manusia, dia akan tulis dengan diletakkan tanpa diletakkan titik. Diletakkan dengan titik tanpa diletakkan dengan sifat di belakang. Tanpa diletakkan sifat di belakang. Sambil-sambil minum, sambil-sambil minum. Di sini wa yanbaghi an yaktuba ala ma sahahu wa dhabatahu fil kitabi huwa fi mahalli shakkin inda mutala'atihi aw tatruki thimalin sahha saghiratan. Jadi kalau contoh kita tulis lepas tu kita tengok dalam nuskah kita salah, contohnya dalam kitab kita salah, kita nak buat macam mana? Kita nak padam kitab pun tak, jangan padam kitab. Nampak tak? Jangan kita memadamkan tulisan tadi. Baliknya kita tengok ni hak Syekh sebut lain, hak kita baca dalam kitab kita ni dia punya tulisan dia lain. Bila Syekh kata yang tu pun betul, kita kata dalam kitab saya macam ni Syekh, macam mana? Betul ke tidak tulisan ni? Syekh kata ya betul juga, tulisan tu pun betul juga, kena nuskah dia lain. Tu tulis di tepi, tulis nombor 1, tulis di sebelah dia. Wa fi nusakhi kaza. Dan sebahagian wa fi ba'din nusakh kaza. Jadi dalam sebahagian nuskah begini tulisannya. Ataupun tengok tak betul. Macam tu tak betul. Aku tak ada tu tak betul. Maka kita buat macam mana? Kita nak kata ada khata'. Macam tu kan? Kita tulis macam ni. Kaza fi nusakh was sahih kaza. Ini dalam sebahagian nuskah, tapi yang betulnya macam ni. Tulis was-sahih kata. Tu adab kita dengan kitab. Dan adab kita dengan penulisan. Nampak tak? Kalau kita tak jelas, kita tak pasti pula, betul ke tak betul ini. Bila guru kita bagi tahu, kata ini yang tepatnya. Tapi yang saya rasa itu yang paling tepat, kata guru. Dalam pengajian saya, yang saya rasa ini paling tepat sekali begini. Maka tulis di tepi. Nombor 1, tulis sebelah dia, la'alla as-shawab kata. Faham tak? La'alla as-shawab. Maksudnya moga-moga yang benar ini. Bukan yang ditulis oleh pengarang. Bukan pengarang yang tulis silap. Kemungkinan nasikh dia tu. Tukang catat tu yang tulis tak betul. Boleh faham tak? Itu cara untuk kita tulis. Tu. Antara adab kita dengan kitab. Banyak benda yang patut kita ambil perhatian. Disebutkan oleh Al-Imam Syekh
Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Baik, kita baca sikit lagi berkenaan dengan adab meminjam kitab. Adab meminjam kitab. Habislah. Esok habislah. Malam ni dah boleh baca lagi satu. Esok tengah hari, pagi sampai tengah hari tu kita boleh baca sampai khatam kitab. Selesai. Adab meminjam kitab. Jika engkau pinjam kitab, wahai akhi, jagalah seperti nyawamu sendiri. Kalau kamu pinjam kitab orang, wahai akhi, wahai saudaraku yang tercinta, maka jagalah seperti kamu menjaga nyawamu sendiri. Itu kitab orang tu. Dan kamu pinjam kitab. Jangan dikotorkan atau dirosakkan. Bukalah dengan cermat perlahan-lahan. Ni adab orang kena jaga. Kitab kita pinjam. Barang pinjam kena buat macam tu sepatutnya. Bil asafis syadid, orang zaman sekarang tak ada adab. Barang pinjam lagi dia buat main-main. Kereta sewa, dia bawa serupa dengan bawa lori. Dia sewa kereta orang, dia bawa je bawa lori. Taman Bonggoi, mau dia hentam habis. Dia tak kira apa dah kereta orang. Nampak Bonggoi dia lompat. Cuba kereta dia dah lompat tak kalau kita duduk kat Bonggoi? Dia akan berhati-hati betul tengok. Slow. Sampai kita nampak kita teruk gila lah. Kalau nampak ayak pun jalan slow. Sebab Arab Mesir ni tu. Nampak ayak cukup takut. Jam jalan habis. Kerana depan sekali lah. Bukan depan sekali. Semua macam tu. Serupa kereta dia elok sangat. Kereta dia pun tak cuci berapa minggu dah. Tapi bila nampak ayak tu, dah Bonggoi tu, kalau Bonggoi pula lagi lah, tarik kot sini, dia mai kot sini. Bonggoi dia pun kan dah tinggi-tinggi semua. Tak kita sangkut dengan tu. Jadi tarik belah ni, mai pula belah ni. Keluar pula. Cermat tu. Kereta kemek merata. Tapi tang situ dia cermat betul. Tu kalau kereta dia lah, sebab kereta orang tengok. Fast to Furious terbang kereta. Ni orang macam ni kita pun jadi heran juga. Patutnya barang pinjam orang. Patutnya kalau kita lah, kalau saya lah, kita pinjam barang orang, kita kena jaga lagi lah. Sebab barulah orang bagi pinjam lagi lepas tu. Ni barang kita pinjam pada orang, lagi kita buat teruk. Jadi orang nak bagi pinjam kau. Ada mentaliti lah. Mentaliti sebab tu bukan barang saya. Macam tu juga pergi tandah awam. Sama. Tandah awam dia pakai tekan ikut dan dia. Lepas tu yang paik-paik tu pakai lempak ikut dan dia. Flash pun tak lah. Taik terapung. Seronok tengok taik dia sendiri. Heran kita. Kita pun jadi pelik tu. Dia boleh tengok. Seronok tengok. Biar bawa keluar. Orang rasa lapang. Okey lah. Bengong gila. Dia tak tahu otak dia macam mana. Mungkin miring kot. Jenis-jenis tu. Ataupun mungkin ayak tak ada kot. Tu kan. Mungkin dia jadilah. Tapi kalau ayak jelas-jelas ada ada. Tiba-tiba tak flash ni kita pun jadi heran. Jadi ni tak tahu otak dia mungkin dia tak apa nak center elok kan. Nak lagi sakan lagi jenis lubang tandas memang jelas-jelas kat situ. Dia pergi berak kat tepi. Tu kan. Abang Khairul tak silap saya dia cerita. Dia balik daripada petani kes tu dia. Ada sebagian pondok di petani yang memang tak jaga bab tu. Dia kata kalau masuk dalam jamban ni dia kata Allahu Akbar. Berselipat kat tepi tu. Bukan duduk dalam lubang. Duduk tepi. Berak je nak tahu. Ke lubang jamban macam tu berak tepi ni. Macam mana dia pergi hujung tu nak pikat tu. Macam mana dia boleh pergi hujung sekali tu. Hak yang bahagian hak yang segi tu macam mana dia boleh pergi tu. Dia mungkin mengelak daripada itu. Ataupun dia berak sampai berdiri boleh jadi. Tu ada orang yang macam tu. Dia kata balik terus dah. Dia antara dia tak tahan kata duduk sana betul pengotok. Saya kagum dengan kalau kata tak tahulah sakat saya duduk pergi Indonesia lah. Sakat saya duduk pergi Indonesia ni tempat yang bagus, yang elok tandas. Tandas dia elok. Dekat luar ni nampak serabut ni. Kita serabut dengan ni. Pergi masuk tandas rasa nak tidur tu. Elok tandas dia. Walaupun biasa ya, tapi elok, bersih. Dia akan bersih selalu. Itu bagus. Itu mana-mana tempat kalau wisata ni, tempat-tempat kalau kita lawatan Wali Songo ke apa, mesti ada tempat mandi. Dia akan siap lah. Di masjid mesti ada tempat mandi. Kita pun di Zawiyah kena buat macam tu. Tempat mandi tu dia ada semua. Ada kolah mandi. Lepas tu ada tempat mandi, tempat tu siap. Tak perlu buat tu, pilih panggil pancok ayat tak perlu buat kolah.
Payah agak lah, nak kena cuci selalu. Pergi ayak bukit, sejuk. Kan? Tapi mesti bersih. Masuk kira tenang lah, tak ada bau. Tak ada. Cakap saya duk pi lah. Tak tahu lah kok tempat lain kok macam mana kan. Kok di pondok-pondok mereka tak tahu mereka jaga ke tak. Tapi cakap saya duk pi ni tempat-tempat tu memang jaga betul. Ada yang tengok mereka orang biasa-biasa ya. Tu kita kena ambil berat sikit. Baik. Nak malu lah kita keluar lepas tu tengok ada berselipat lah tu. Kena fikir lah kita kalau orang tengok ni. Walaupun orang tak tahu pun, orang tak ambil DNA tarik tu. Tak tengok lah siapa dia punya. Mau nak tahu kata ni bodohnya perangai. Sampai tak apa ni. Tak spray bagi elok-elok ni. Ya. Tapi tak fikir sendiri ya. Benda macam tu benda common sense. Maksudnya kita sendiri kena ambil berat lah. Tak payah sampai semua orang nak kena ajar. Itu nak kena jaga di sini. Kena jaga, nak kena bagi perhatian. Sebab orang ni kadang-kadang ada orang jenis dia mai dia akan pergi tandah dulu. Dia pergi tengok tandah rumah tu dulu. Tandah elok, dia rumah ni memang insya-Allah. Ada orang macam tu. Dia pergi tengok tandah. Tandah kalau berselipat, dia kata macam tu lah orang rumah tu. Kotak dia macam tandah dia. Tak ambil berat. Kadang walaupun tempat tu tempat, dia kata kalau tempat syaitan, buat apa elok-elok. Syaitan ni kata, siapa dia nak pergi berak tu hang? Syaitan juga hang pun. Ya lah, walaupun tempat tu tempat kita nak buang air apa semua sekali, kena jagalah. Bagi elok, bagi selesa. Tak mau nanti kita jadi was-was nak masuk. Tak tahu tam mana ni tempat kencing, tam mana tempat berak, tam mana pun tak tahu. Kena jaga. Tujuan saya sebut tadi ni tu kira kerana tu lah. Kerana spray apa semua tu. Nak abang kata barang orang kadang-kadang kita tak jaga. Tam barang kita jaga sangat. Jadi apatah lagi kitab. Lebih-lebih lagi kena jaga. Jadi jangan dikotorkan atau dirosakkan. Bukalah dengan cermat perlahan-lahan. Buka kitab orang perlahan-lahan. Tengok elok-elok. Jika lembaran kertas ingin dibuka, air liur pada jari jangan guna. Ni pada bab apa ni? Pada bab pinjam kitab orang. Kitab hang sendiri silakan, tak ada masalah. Lalu pada Quran patutnya dijaga. Tidak ada adab. Saya masukkan tengok bab dia adab meminjam kitab. Jadi saya letak pada adab meminjam kitab. Maknanya kalau kita pinjam kitab orang jangan buat macam tu. Tapi kalau kitab kita pun kita tak mau guna air tu, dia tu lebih baik. Sebab tu sebahagian orang dia akan letakkan ni. Dia ada macam dekat apa ni jabat pos tu. Kan dia ada ayak bekas, dia letak span, dia letak ayak dalam tu. Beda untuk kadang-kadang kalau tangan dia jadi payah nak tolak ni, dia akan tekan tak tangan dia dalam span tu, dia akan buka. Maksud tak akan guna air liur dia. Kena tak elok. Kalau buat macam tu baguslah. Tamam. Tapi kalau kitab orang tak boleh guna ayat liur. Haram hukum dia. Kerana itu kitab orang. Lepas tu kita dalam rumah orang mana boleh duk buat ikut suka. Itu dalam rumah orang. Kalau kita semayang, kita ada ni, ada tape kat gigi kita ni ataupun bekas makanan kat gigi kita. Kita pun duk tolak. Ni dia tu. Atas ni. Atas apa ni kapet rumah orang. Terselipat tape gigi. Lepas tu kawan tu pula semayang kat tempat tu pula. Lekat kat ni. Pakai benda ni. Allah. Bekas subway kan. Bekas subway. Terlekat yang apa ni? Roti tu. Roti subway lekat je lagi dia tarik. Selipat kat situ. Allah. Letih. Apa dia lagi? Macam-macam. Bulu hidung cabut dalam majlis. Duduk saja duduk belakang duduk. Lepas tu pedih. Keluar air mata-mata. Tahu kat tepi-tepi. Tahu orang kan nampak pun bulu hidung pun dia kata. Ni tak ada adab. Apa hukumnya mengotorkan rumah orang? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Bukan hukumnya makruh, hukumnya haram. Duduk dalam rumah orang, kita kan nak buang kahak kita. Kahak tak boleh telan, batal puasa, batal semayang kali lah. Kan? Jadi kita nak buat macam nak zaman dulu kan Nabi ludah di tengah-tengah. Tu kalau dalam rumah kita tak apa, dia nak ludah. Rumah kita. Ni rumah orang. Kan nak pergi ludah atas kapet ni. Ni dengan telur kuning kan. Dia tu. Ni bola poket kita. Ni tu patutnya. Dan kalau tak ada sangat tempat kan, bola poket ni. Ataupun sediakan apa ni tisu untuk kita buang bola poket balik. Kotak bola poket. Kotak berduduk mengotak tempat orang. Nah, dah asal tu dia jijik bukan kotak, dia jijik saja. Nah, dia tak kotak. Lepas tu kalau kata dah payah nak basuh, ambil balik, buh balik dalam mulut.
buat yang tu. Ustazah kalau tengok orang buat yang tu, ni lah abang kata, ya, sekadar inilah cinta kita, no? Mengotok lepas ni dengan spender dia pun dia akan lap, no? Lap. Terpayah, tak ada apa lah, bos spender lah ni, ya. Ada orang tu bercerai dengan lelaki bini dia kerana spender lelaki dia tok mata, no? Ada yang ni tu kahwin 30 tahun lah, punya nak cari jalan nak pergi pisah ni, kau dah berkenan kat orang lain tu. Dia jumpa Tok Qadi tanya ni, kenapa nak pisah ni? 30 tahun dah kahwin, anak sampai 10 orang dah. 10 orang anak. 30 tahun. Jadi macam mana ni, kenapa nak cerai macam ni? Dia kata, lelaki saya ni, dia kata tak jaga kebersihan. Spender tok mata lah rumah dia, dia buang tu, dia lipat-lipat dia jadi macam apa? Macam hotdog hak jual kat kedai tu. Hak jenis yang lipat-lipat tu, tahu. Letih saya, dia kata. Saya dah tak tahan dah. Tak tahan pun 30 tahun dah. Anak 10 orang lah. So kita nak cari alasan kan. Kita kena jaga kebersihan ni. Orang-orang mengaji ni kena jaga kebersihan. Jangan kita duk jadi lekeh sangat. Kita nak kena beramal dulu. Ni dia mengaji. Tang baju pagoda dia. Ya Allah. Kalau dia masuk duduk dengan kita tu, dia bau. Dia bau jebak tu. Tahu jebak? Jebak musang dia tinggal. Nak tengok jebak musang. Dia lalu tu dia. Allah. Jagalah. Kebersihan ni kena jaga. Nah. Bolehlah dia deodorant sikit. Pakailah. Walaupun kita ni bau tu haung juga. Tapi pakailah deodorant tu. Tapi janganlah deodorant tu gabung atas peluh kita. Lagi haung lah. Dia bau tu dia tinggal dalam bilik. Ya Allah ya Rabbi. Nampak kalau keluar jamban. Keluar jamban tu dia tinggal jebak dia. Tahu jebak? Betul tak jebak dia? Tengok nanti dia akan jumpa lah jebak-jebak tu. Keluar bilik ayak tu bau jebak dia. Tinggal jebak tu. Kata bau menatang apa ni? Babi wangi benda tu ni. Patut jaga kebersihan kita, no? Orang perempuan dia pandai lah bab tu. Tapi kalau orang perempuan macam tu kau baik, no? Tok lelaki dia jenuh nanti. Sok rumah duk yang tu. Jaga kebersihan kita. Menuntut ilmu lebih-lebih lagi. Apa lagi kalau ada pondok nanti. Nah, kalau ada pondok, ada zawiyah, ada bilik dia. Tu kena jaga tu. Bilik kalau wangi apa masalah? Wangi bilik. Kan? Biar orang nak kata macam nak darah pun. Tu bau, jaga kebersihan. Ni masuk bilik dia bau. Pagoda dia bau, spender dia bau semua. Bau stokin dia. Jaga. Kita juga tak berkenan. Boleh tak? Kita tahu badan kita bau macam mana, tapi kadang-kadang kita buat tak tahu. Kita duduk dia ambil. Dia pun tahu. Tak tahu kok ada orang jenis suka bau tu. Bau badan dia sendiri dia suka. Padahal bau ya Allah ya Rabbi. Ketiak masyam kan. Nak jagalah. Wangi sikit. Sayyidina Ibnu Abbas kata apa? Seperti mana kita menyukai, kalau ni orang kahwin lah. Seperti mana kita menyukai pasangan kita tadi, menyiapkan diri dia untuk kita. Kita pun sama juga. Macam tu juga dia pun rasa macam tu jugalah. Ni tang hak yang pasangan dia nak wangi. Tang dia pasangan dia bau, jangan tong sampah kat bilik tu. Kat dapur tu. Kata macam sama bau tadi. Tapi tak apalah. Nak kata lagi sedih pula. Teriak pula. Lagi kata gatuk lelaki dengan lagi gatuk lelaki teriak. Hantar saya rumah mak saya. Laki dia yang suruh hantar. Baik. Jadi serahkanlah ni. Jika lembaran kertas ingin dibuka, air liur pada jari jangan guna. Serahlah kitab yang telah engkau pinjam, pada waktu jangan buat pejam. Buat pejam, no. Kitab pinjam ke orang, lepas tu bila nak bagi serah balik, dia buat tak tahu. Ada kah? Ada. Bila saya pinjam. Ada jenis tu. Hak lagi sakan lagi daripada tu, ada yang saya jumpa ada 3 orang, tak mahu sebut nama. Main pinjam kitab orang, lepas tu buat kitab dia. Ni banyak tu. Ni tambah ni cerita kitab ni. Janganlah duk bagi pinjam. Kata boleh tak ustaz saya nak tengok sat kitab ni. Saya nak balik nak tengok, nak hantar kat kau depa nak buat kajian apa semua. Jangan. Ramai dah jenis tu. Ambil kitab orang buat balik, lepas tu bila telefon tak angkat dah. Tanya balik dah, tak. Lagi sakan lagi buat pertunjukan kat orang kata
Abang kata ni, alhamdulillah ni hadiah daripada seorang ulama lah kepada saya. Kepala otak dia hadiah. Dia ambil kita orang, dia abang kata hadiah. Banyak yang macam tu. Ada perangai macam tu. Perangai macam ni tak boleh buat kawan ni. Perangai macam ni, letih. Seorang kawan saya duduk di Mesir ni, dia cerita, dia kata apa kitab tuan dia habis Pak Long tu ambil. Dengan alasan mula-mula kata nak pergi buat kajian di UKM. Dah kali dia hantam ambil semua, dia buh simpan kat dia. Tu dia habaq kata, kalau pergi mana-mana dia akan habaq kata ni dihadiahkan oleh keluarga kepada saya. Itu. Oh, jangan. Maksudnya pinjam kitab ni jangan dijadikan apa ni, kalau kata orang macam tu lah. Kalau orang tu kita percayai, tak ada masalah. Dan guru saya Syekh Ahmad antara orang yang kerah dalam bab pinjam kitab. Dia takkan bagi pinjam kitab. Tapi saya dia bagilah. Sebahagian kitab dia bagi saya pinjam. Baik. Namun jangan nikmat itu dipersia. Meminjamkan kitab itu adab mulia. Bantu membantu, tak bakhilkan nikmatnya. Ya bagus. Ni mazhabnya sebahagian para ulama. Ada sebahagian ulama mazhabnya tak bagi pinjam kitab. Itu di sini disebut. Imam Badruddin Ibnu Jamaah antara orang yang berpegang dengan pandangan sunnat meminjamkan kitab. Itu disebut ni yustahabbu i'aratul kutubi liman la darara alaihi. Tapi syarat dia tu. Liman la darara alaihi. Fiha mimman la darara minhu biha. Jadi kita sunat untuk kita pinjamkan kitab kepada seseorang yang kita tahu kata dia tidak ada tidak memudaratkan kitab kita. Satu. Wa kariha 'ariyataha qaumun wa kariha 'ariyatuha qaumun. Minta maaf. Wa kariha 'ariyataha qaumun. Sebahagian ulama memakruhkan peminjaman kitab. Wal awwalu aula. Kata Syekh Badruddin Ibnu Jamaah, al awwalu aula maksudnya yang pandangan pertama ini yustahab, itu lebih aula. Pandangan kedua kata makruh meminjamkan kitab. Lima fihi minal i'anati. Kenapa sunat kita meminjamkan kitab? Karena itu membantu dalam ilmu. Lepas tu saya sebut di sini apa dia? Meminjamkan kitab itu adab mulia, membantu tak bakhilkan nikmatnya. Karena dia membantu dalam ilmu. Nampak tak? Sebab tu tengok ni sebab ada sebut di sini. Ada syair. Ala ya musta'iral kutbi da'ni fa inna i'aratal kutbi 'aru. Nampak? Wahai orang yang nak meminjam kitab aku, tinggalkan aku. Kerana meminjam kitab itu 'ar. Suatu yang aib lah maksudnya. Wa mahbubi minad dunya kitabi. Kekasihku di dunia ni adalah kitabku. Wa hal absarta mahbuban yu'aru. Adakah kamu melihat kekasih dipinjam orang? Bolehkah pinjam kekasih? Kita ada kekasih, betul orang main boleh saya nak pinjam dalam 2 hari. Weh, gila apa? Mana boleh pinjam kekasih? Betul qala rajulun li Abil Atahiyah. Ni kitab ni, syair ni nanti kita akan tulis di maktabah kita. Saya akan tulis khat buat frame tak kat maktabah. Ala ya ala ya musta'iral kutbi da'ni, apa dia? Fa inna i'aratal kutbi 'aru wa mahbubi fid dunya kitabi wa hal absarta mahbuban yu'aru. Apa ni? Naam, yu'aru. Dipinjamkan kitab. Tak boleh. Qala rajulun li Abi Atahiyah, a'irni kitabak. Ada orang kata kat Abi Atahiyah, boleh tak saya nak pinjam kitab kamu? Maka kata dia, inni akrahu zalik. Saya tak suka. Faqala ma alimta anna al-makarima mawsulatun bil makarih. Kawan tu pula pandai jawab. Dia kata, takkah kamu tahu bahawa kemuliaan itu sampai dengan suatu yang dibenci? Maksudnya dapat syurga kan semua dipenuhi dengan kebencian. Al-jannatu huffatun bil makarih. Kan syurga kan dikelilingi dengan perkara yang dibenci. Kan kamu kata kamu benci dengan meminjam kitab. Syurga ni dikelilingi dengan perkara yang dibenci lah. Nak masuk syurga, dia kena buatlah perkara-perkara yang dibenci. Fa'arahu. Terus dia bagi pinjam. Bagilah, ambil lah pinjam. Orang pandai yang nak pinjam pun pandai. Wa kataba Syafi'i ila Muhammad ibn al-Hasan. Ya dhal ladhi lam tara 'ainu man ra'ahu mithlahu. Al-'ilmu ya'ba ahluhu an yamna'uhu ahlahu. Nampak tak? Wahai orang, dia kata ya dhal ladhi lam tara 'ainu man ra'ahu mithlahu. Al-'ilmu ya'ba ahluhu an yamna'uhu ahlahu.
Kata ilmu ni tak akan dapat kepada orang yang menghalang untuk mendapatkan ilmu kepada ahlinya. Maksudnya kamu halang orang bagi pinjam kitab, maka kamu dihalang juga daripada ilmu. Bagi orang pinjam. Dia kata Imam Syafi'i kepada siapa? Kepada Muhammad bin Hasan untuk guru dia. Jadi nak bagi pinjam. Nah. Sebab tu yang bagi lil musta'ir an yashkura al mu'ir lil mu'ir zalika wa yajziyahu khaira. Kena bagi yang elok. Orang dah bagi pinjam dekat kita, bagilah elok-elok. Wala yutilul maqamah indahu min ghairi hajatin. Jangan duduk lama-lama di rumah kita. Sampai hilang kitab kawan tu, sampai kawan tu tak tahu siapa dia. Sampai kena buat pengumuman dalam Facebook. Siapa yang ambil kitab saya? Boleh tolong bagi balik. Letih. Kitab saya How to Read a Book tu dah berapa kali saya beli. Pakat dia main pinjam. Main pinjam. Boleh tak baca tak? Pinjam. Lepas tu hilang tu. Tak tahu siapa dia ambil. Lepas tu main kali lagi pinjam pula. Orang tak larat. Lepas tu pinjam kitab ni adalah satu siksaan kepada pemilik kitab tersebut. Itu saya payah nak bagi. Ada juga jenis curi kitab, mak tu bahaya juga tu. Ni mai rumah tok guru mai duk tengok kitab kan. Boh lembek. Dengan alasan mengambil barokah. Ada yang tu. Rumah Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani dia waktu musim haji, dia akan bagi orang-orang daripada Padang main duduk rumah dia. Duduk dalam maktabah dia. Mai duduk numpang maktabah dia. Hilang kitab dia habis. Pakat dulu orang curi seorang sikit. Ambil berkat kata ni Syekh Yasin yang tulis. Ada satu kitab Syekh Yasin, iaitu kitab Syarah Sunan Abi Daud. Itu tulisan tangan Syekh Yasin. 23 jilid kitab tu. Hilang berapa jilid. Dah tak boleh nak buat apa. Kalaulah kitab tu dicetak, bayangkan macam mana manfaat kita dengan Sunan Abi Daud. Kerana Syekh Yasin sangat ambil berat tentang Sunan Abi Daud. Dan tengok kitab Syekh Yasin macam mana. Fawaid Janiyah macam mana Syekh Yasin syarah. Kitab apa lagi Syekh Yasin syarah? Kitab ilmu mantik. Kitab tentang falak. Kitab tentang apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, usul fiqh. Syarah Lumak yang Syekh Yasin syarah. Banyak fawaidnya. Ni Syekh syarah kitab Sunan Abi Daud 23 jilid, hilang berapa 5 jilid apa hilang. Kata Syekh Ali Jumaah pernah cerita, kata antara sebahagian pandangan ulama kata dicuri oleh jin. Jin pun curi kitab dia juga. Ambil berkat. Tapi sebahagian lagi kata, bila saya tanya di Mekah pula, Syekh Khalid Turkistani kata, dah bukan jin curi. Orang macam jin. Curi dia kata. Dia kata ada jemaah daripada Padang, dia kata bila mai duduk je di rumah Syekh Yasin, dia hantam ambil semua kitab-kitab Syekh. Bawa balik rumah. Katanya untuk ambil barakah. Lah kali hilang kitab. Dan akhirnya keluarga tak boleh nak keluarkan kitab tersebut. Nak keluar macam mana, hilang. Jilid 1 ada, jilid 2 tak ada. Jilid 3 ada, jilid 5 pula tak ada. Dan nak cetak. Jadi rugi. Syekh Yasin syarah habis kitab tu. Sunan Abi Daud syarah habis. Tapi disebabkan kerana hilang, maka tak boleh dicetak. Mungkin boleh cetak yang duk ada tu lah. Tapi tak tahu. Dia buat ke tak? Moga-moga keluar jugalah yang cetak tu, walaupun tak habis, walaupun tak sempurna kitab tu. Ya. Itu sayang tu. Jadi gitu. Kena ada amanah kita. Baik. Dan juga tak boleh, kata Syekh di sini ada wala yutilu maqamahu bal yarudduhu idza qada hajatah. Selesai dia punya, dia dah guna kitab tu, bagi balik. Wala yahsibuhu idza talabahu al-maliku aw istaghna anhu. Apa nak? Wala yahbisuhu wala yahbisuhu idza talabahu al-malik. Tuan punya tu minta, jangan duk pergi simpan lagi. Tuan kata ni, bila nak, boleh tak bagi balik kitab saya nak buat rujukan. Dan dia nak buat rujukan ke, dia nak simpan balik, itu kitab dia. Dia kata, tak apa, tak apa. Sebab tu kata ulama, mutlul ghani zulmun. Mutlul ghani zulmun. Kita sengaja melambat-lambatkan, tu zalim tu. Mutlul ghani maksud dia apa tu? Sawif. Orang kaya yang melambat-lambatkan sesuatu tu, maksudnya dia terkaya macam-macam lah. Maksud dia banyak lah. Dia tak memerlukan lagi perkara tersebut, tapi dia melambat-lambatkan untuk serahkan balik pada waktu tersebut, maka dia dikira zalim. Tamam. Wala yajuzu an yuslihahu bighairi izni sahibihi wala yuhashihi. Jangan duk pergi tulis kat kitab orang. Kita pinjam kitab orang, kita pula duk pergi dobit kat kitab dia. Tak boleh. Dan juga jangan duk pergi betul pula kitab dia, tak boleh. Nampak nah? Tanpa izin daripada pengarang tersebut, daripada penulis milik kitab tadi. Wala yaktubu syai'an fi bayadi fawatihihi aw khawatimihi illa idza alima ridha sahibihi. Dan jangan ditulis di depan kitab dia ke, di belakang kitab dia, dalam kitab dia ke, melainkan kita tahu kata penulis pemilik kitab tadi redha. Itu baru berapa.
Tamam no? Ni macam sebagian orang lah, dia tulis qara'tu ala syekh fulan. Dia tulis awal. Lepas tu di belakang tammat qira'ati. Tammat qira'atu kan. Tamat qira'atu ala kaza. Jadi tamat dah bacaan saya dengan kaza dengan syekh sekian pada tarikh sekian. Pada kitab pinjam. Dengan tulis kat tempat lain. Lepas tu pihak kat kawan tu, saya dah tulis dah ni. Cuai kat saya apa kitab ni? Macam kitab tu dah lepas cari. Lepas tu dia pergi tulis, lepas tu dia pergi minta pula. So jual tak apa, minta saja. Bagi kat saya lah, ni beli lain lah. Ini semua yang saya cerita ni semuanya pengalaman. Faham tak? Bukan hanya dalam kitab ni, pengalaman berlaku macam tu. Kan orang lain kawan-kawan. Wala yu'iruhu ghairahu wala yudi'uhu li ghairi daruratin haitsu yajuzu syar'a dan sebagainya. Ini banyaklah yang disebut oleh para ulama. Lepas tu saya sebut di sini, bila mana saya gunakan pandangan mazhab boleh meminjam kitab. Jadi yang kata sebut tadi ala ya musta'ir al-kutubi da'ni dan sebagainya itu sampai habis syair, itu mazhabnya orang yang tak bagi pinjam kitab. Saya pegang dengan mazhab bagi pinjam kitab tapi kepada yang sepatutnya. Pada yang sepatutnya lah, yang dia ni tahu kata dia akan hantar balik, kita akan ingat. Lepas tu kita kena ada daftar peminjam kitab kita. Daftar dah, kita tengok dia ambil pinjam kitab kita tulis tu. Nanti boleh cari balik, tak nombor telefon. Sekali dengan apa ni, dia punya suhu badan dia, kan? Norma baru, kan? Maka namun jangan nikmat itu dipersia, dihilangkan rosak kitab yang empunya. Kita dah bagi pinjam, maka janganlah dihilangkan kitab tadi. Dan janganlah pula dirosakkan kitab tersebut. Tapi tinggal ke, anak dia koyak ke, apa tu buat alasan. Anak saya terkoyak, tak boleh macam tu. Dah kamu pinjam kitab orang, letak pada tempat yang sepatutnya. Ataupun dihilangkan. Dihilangkan maksud dari sini dengan sengaja. Kalau terhilangkan, contohnya orang curi kitab tu kan, dan sebagainya, tu buat macam mana kan? Itu dah di luar daripada kemampuan dia. Rumah dia terbakar ke, itu lagi lah. Tapi kalau kata ni dengan sengaja, kata saya bukan ni, saya masuk jamban saya dekat Syab Perdana tu. Tak kat depan tu. Keluar-keluar tak ada. Bodoh gila kan. Cara cerita tu nampak betul-betul sangat lah. Tapi tak kenal lah macam tu. Kamu pitak kat luar tu buat apa? Habis tu takkan nak masuk dengan tandas sekali. Boleh beg lah bodoh. Masuklah jamban kali dengan beg-beg ham. Takkan nak tinggal beg kat luar kot. Yang beg dia tak tinggal kat luar. Dia orang masuk dalam. Yang kitab kita dia tinggal kat luar. Orang pun ada juga yang reti tak. Ni kitab macam ni, kalau tinggal kat meja sembah, oi, hak tahu harga ambil. Hak tak tahu harga dia kata tikus tengok besi ya. Catatlah nama peminjam kitabmu agar mudah ingatkan peminjam itu. Catat nama peminjam kitab kita dan kemudian untuk kita mudah ingatkan dia balik bahawa dia pernah pinjam kitab dengan kita. Apa tu saya sebut ni kerana saya bermazhab dengan mazhab boleh pinjam kitab, tapi kepada ahlinya, kitab kami bagai anak perempuan, jika tak amanah kami tak serahkan. Jadi anak kita akan serah kepada orang yang amanah sajalah. Maksudnya bukan daripada parti amanah. Maksudnya daripada orang yang reti untuk jaga kitab. Ataupun kitab kita ni macam anak perempuan kita. Kita tak akan serah anak perempuan kita tadi untuk dijaga, melainkan kepada orang yang berhak untuk menjaga dia. Macam tu maksudkan, kita maksudkan. Faham tak? Baik. Adab serta kaifiah bacaan bagi guru yang ni kita akan baca pada malam ini insya-Allah taala. Boleh. Oh petang ni lah. Oh petang ni lupa petang. Petang ni pukul 5 petang insya-Allah kita akan kumpul semula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdalas salat as'ad